Saya bagi tahu bahawa the purpose of today especially ialah to prepare you for your test. Okay. So saya rasa lah as time coming up dah 11:40, saya tak berani cakap lah kan, besok lusa pun mungkin saya pun akan mati. Walau macam mana pun ya, dalam keadaan yang ada sekarang ni, kalau kata you all tak ada problem, maybe lah, mungkin kalau kata kita buat satu kelas ya, sekarang ni minggu berapa dah ni? Berapa minggu 13. Minggu 13. So just to cover up problem timbul, Sunday ni katalah lebih kurang katalah 8.30 saya buat online, ada isu dah. Jadi saya rasa lah kita buat 8.30 Ahad ni. Harap-harap saya pun ada kelapangan lah, dan harap you ada kelapangan. Pasal saya takut juga ya, ada benda yang tertinggal, termasuklah ujian ni yang dah tak cukup persiapan. Okey ya. So 8.30 Sunday ni ya, kita pakai link ini. Doktor, sorry saya tak dapat nak datang sebab sekarang pun saya dekat Whoever tak dapat datang tu, dia try to minta orang lain cover sebagainya. Because I'm trying to find time ya. If you can make it, go ahead. If you cannot, it's up to you. Okay. So tak payah. Saya tak ambil attendance untuk hari tu. Bukan tak ambil attendance, I mean that attendance is not satu benda yang penting lah. Okay. Sekarang ni kita nak cuba cover apa yang tertinggal dia. Okay. Okay ya. Okay, so balik tadi kata Fidah tadi. Now we talk about, bila kita buat kajian, dua perkara ni akan timbul lah, iaitu Hawthorne effect. Siapa dia Hawthorne effect ni? Ada orang dalam kumpulan treatment group tu yang berkelakuan tak normal, mungkin lebih baik daripada biasa. Banding dengan John Henry, dia juga berkelakuan tak biasa, tapi dia berada dalam control group, dia lawan. Okay, oleh kerana mereka ni tidak berkelakuan biasa, maka kemungkinan besar kesimpulan tu tak tepat. So kalau katalah kita melibatkan contoh rakaman kan, maka kemungkinan di peringkat awal tu data tu mungkin kurang boleh dipercayai banding dengan yang selepas-lepasnya. Okay, so walaupun anda rekod data, tapi data di peringkat awal tu mungkin kurang boleh dipercayai lah, kerana mereka sedar mereka dilihat dan sebagainya kan. Kedua-dua kes. Sampai peringkat masa mereka dah tak kisah mereka sedang dilihat. Maka pada masa itu mungkin kelakuan dia akan kembali normal. Okay. Jadi satunya kita cuba buat supaya taklah kajian tu terlalu pendek sehingga tak sempat untuk dia berkelakuan normal. Jadi bila di peringkat awal tu dia tak normal lah, pasal dia sedar kan. Tapi lama-lama sekarang dia tak boleh nak berkelakuan tak normal lagi dah, dia akan balik seperti asal. Jadi saya kata longer time lah untuk dia ambil kira. Yang kedua, possibility kelakuan dia akan berterusan, maka dalam mana-mana kajian kita mungkin tak boleh dapat kesempurnaan. But what we do bila kita report, kita tulis dalam keadaan yang mana, okay, saya sedar bahawa mungkin wujud Hawthorne effect dalam kumpulan-kumpulan ni. Mana you explain tengok. Dan as much as control yang you buat, you buat. Jadi yang salah dia bila you tahu ada Hawthorne effect, kemungkinan besar berlaku, tapi you tak tak huraikan. Yang itu salah. So maknanya segala kekurangan tu kalau you declare tak ada masalah. Macam custom kan. Lalu tempat tu yang salah tak declare. Jadi kalau kita dah declare, dia tak ada apa-apa. Sama macam tu. Okey, baik. Terima kasih doktor, jelas. Okey. Itu saja, Zaila. Ada lagi Zaila? Okey, Zaila tak ada. Okey, so untuk hari ni saya rasa lah bahan ni, tapi saya tunjukkan dulu.
Okey, boleh nampak slide? Boleh doktor. Sekarang gelap ke? Ada, okey. Okey ya. So benda ni memang saya akan hantar kepada anda. Tapi saya nak anda betul-betul faham ya. Sebab tu kalau boleh lah Ihad especially kita kena go through balik supaya tidak ada isu berkaitan dengan anda tak jelas. Okey. Untuk chi-square ni Allah, kejap ya. Ya, hello. Okey. So sekarang ni, okey. Chi-square ni dalam contoh ni lah, senario dia pelajar ni ada yang tanya soalan terus dan ada yang bagi situasi dulu baru tanya soalan. Teori mengatakan ya, pelajar-pelajar yang bagi situasi dulu baru tanya soalan, ada pelajar-pelajar lebih tinggi kebolehan berfikir dia. Okey. So dalam contoh ni ya, pengetua tu nak tahu ya, dia ada kaitan tak dengan asal usul dia. Jadi mungkin orang katalah orang kampung ni tak sepandai orang bandar, kan? Jadi apa kita buat dalam kajian ni ialah ada tak perbezaan ya, kebolehan tanya soalan antara pelajar yang datang pada luar bandar dan pelajar datang pada bandar. Okay. So hipotesis null ni ialah tidak terdapat perbezaan ya, kebolehan tanya soalan antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar. So kalau kita baca daripada nombor-nombor ni, okay, dalam chi-square, kita ambil yang tengah-tengah ni ya. Pelajar yang tanya bagi situasi dulu berasal pada bandar 11 orang. Yang berasal pada luar bandar 3 orang. Pelajar yang terus tanya soalan, bandar 3 orang, luar bandar 8 orang. Nampak tak? Seolah ada perkaitan kan di antara orang di bandar ni lebih ramai tanya bagi situasi dulu. Orang luar bandar lebih ramai tanya dulu tanpa bagi situasi. Boleh nampak tak? 11 dengan 8. Seolah-olah ada perkaitan di antara dalam bandar, luar bandar dengan tanya soalan, bagi situasi dan terus tanya soalan. So kalau kita guna chi-square, langkah-langkah dia saya dah tunjuk kat sini. Kita nak baca nilai ni, Pearson chi-square ni, 0.10 ni. Dalam kes 0.01 ni bermakna apa? Reject the null. So null kata apa? Tidak terdapat perkaitan. Maka jika kita reject the null, terdapat perkaitan. Bermakna memang ada perkaitan antara lokasi asal pelajar dengan kebolehan dia tanya soalan dengan memberi situasi dulu. Okay. So ini adalah satu contoh chi-square of independence atau juga dikenali sebagai chi-square of association. Okay. Perkataan association ni bermaksud apa? Perkaitan. Okay. Apa ujian statistik perkaitan yang anda dah pernah dengar? Korelasi eksperimen dengan Pearson kan? So
Pearson dengan Spearman melibatkan nombor yang lebih besar. Kan? Ordinal data, scale data. Tetapi dalam chi-square ni, dia guna nombor apa? Nombor bersifat nominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau nak buat kajian, inilah antara yang paling mudah. Okay? So statistik ni sebenar banding dengan lain, dia lebih mudah. Hanya mungkin nak biasa, ambil masa dia sikit. Okay. Chi-square yang kedua, pengetua nak tahu ya, sekarang ada 14 pelajar berasal daripada bandar, 11 pelajar berasal daripada luar bandar. Adakah pelajar daripada bandar lebih ramai daripada luar bandar secara signifikan? 14 dengan 11. Nampak macam ya kan? Pelajar bandar 14, luar bandar 11. Kalau saya boleh bagi contoh lain kan, orang kata kat universiti ni ramai perempuan, betul tak? Betul ke? Jadi kalau tak ada statistik ni, kita akan buat kesimpulan yang salah. So salah satu cara nak tentukan betul ke perempuan lebih ramai kat universiti banding dengan lelaki. So kita gunakan chi-square lah. Okay, dalam contoh ni akan timbul konsep observe dengan expected. So kalau budak ni ada 14 campur 11 saya 25 orang. Maka kalau 50-50 dia patut apa? 12/5, 12/5 kan? Sedangkan dia 14 dengan 11. So, adakah perbezaan antara observe tadi, 14 dengan 11, jauh tak daripada expected 12/5 dengan 12/5? So, macam mana nak baca? Kita tengok balik nilai signifikan tadi. Dan dalam kes signifikan ni, more than 0.5. So, balik pada hypotesis Null kata, tidak ada perbezaan antara observe dengan expected. Oleh kerana null ini tidak ditolak, maka tak adalah observe antara observe dengan expected. Jadi bermakna 14 dengan 11 tu tidak menunjukkan ada perbezaan antara luar bandar dengan dalam bandar. Masih 50-50. Tapi dia bukanlah 12/5 dengan 12/5. Okey? Contoh, anda dah bagi ni, saya baik dengan semua orang. Saya baik dengan orang ni, saya baik dengan orang tu. Ini salah satu statistik yang boleh membantu anda untuk memahami data-data bersifat nominal. Jadi itu sebab itu sangatlah saya nak anda belajar benda ni, kerana banyak-banyak statistik inilah yang paling senang banding dengan Pearson dan sebagainya itu. Okay? Dan ini akan keluar dalam ujian dan akan keluar dalam MBA assignment. Okay, ingat ya assignment anda, satu ialah bab 1, 2, 3. Yang kedua ialah bab 5 dengan segala-gala abstrak dia. Yang ketiga ialah ujian. Dan ingat, anda punya data tu, dia semua kan, ada 4 ya. Demografi, ujian, soal sidik dengan pematian kan. Semua ada 5 So yang itu akan datanglah ujian berkaitan dengan yang 12 ni. Okay. So lanjutannya kita akan buat nanti pada 8.30. So saya cadangkanlah, eloklah ada. Tapi kalau anda tak ada, saya tak ada kata apalah. Okey. Dan anda punya ujian, kalau ini 13, kita akan buat Saturday next week. Soalan dia, bahagian 1, direct soalan. So semua orang tak boleh guna bahasa Inggeris kecuali Yulu dengan daripada yang negara Cina je. Orang lain semua mesti guna DM. Bahagian yang kedua akan dibandingkan ya. Contoh, satu persamaan ujian T, satu perbezaan ujian T. So yang sama dia apa? Kedua-duanya persamaan antara ujian T bebas dengan Man Whitney U kan. Persamaan dia kedua-duanya lihat perbezaan dua kumpulan. Perbezaan dia ialah ujian T lihat data parametrik,
Man Whitney lihat data bukan parametrik. Itu contoh. Dan bahagian ketiga ialah berkaitan dengan inferensi ni. Ya? Sebab tu, bila anda dapat bahan ni nanti, hopefully lah insyaAllah hari ni ke, sila go through balik dan kita akan go through on Sunday. Okay. Okay, so dah 5 minit ke 12. Ada soalan nak untuk hari ni? Okay, saya nak ambil attendance untuk hari ni ya. So, saya minta anda sila letakkan maklumat ni. Doktor. Sekejap, saya nak type dulu. Okay, so minta maklumat ni sebagai bukti anda hadir pada hari ni ya. 1 nama, 2 matrik, 3 nombor telefon, 4 email 5 pekerjaan sekarang, guru ke, 6 sekolah mana di bandar mana, 7 UC semasa sarjana muda, 8 tahun anda graduate sarjana muda, dan 9 bidang pengajian semasa sarjana muda. Okay, so saya cadangkan kopi ni, anda type kat situ dan paste balik. Okay. So, kalau ada soalan, sila tanya. Doktor, untuk assignment bab 153 yang dah dihantar, boleh hantar sekali lagi tak? Okey, saya akan buka tapak untuk semua sekali balik. Sebab ada yang nak kena baiki balik lah lepas tadi. So, saya akan buka tapak. Okey. Okay, so siapa yang nak baiki, sila baiki. Ingat ya, khusus ni tak ada exam. So, oleh kerana tak ada exam, memang nak bagi anda peluang untuk anda dapat grade yang baik. So, kalau anda ada masa dan usaha nak baiki, saya kena buka ruang tu. Okay? Okay? So, saya akan buka tapak ni. Okay. Makno, confirm. Ni minggu 13 kan, Makno? Ya, dok. Minggu 13. Betul lah. Terkejut. Doktor, dalam tugasan tu, ada penjelasan item AE11 hingga AE15. Saya rasa untuk tugasan ni bukan untuk grup kami, Doktor. AE 13, 16. Dia dah habis lah, tapi maksudnya benda tu apa dia? Macam tersangkut. Ada kat My Guru ada tugasan yang penjelasan AE 11 dan AE 15. Jadi macam dalam My Guru. Ya. Sekarang ni? Ya. Tapi benda tu dah tamat lah. Okey, saya kena check balik lah. Saya tak sempat nak buka. Okey, tapi yang untuk assignment yang anda patut hantar untuk semester ni, saya akan buka tapak baru. Ya? Kecuali, semualah. Termasuklah ujian dia, saya akan buka tapak. So, ada 4 tapak. Yang pertama, bab 1, 2, 3. Yang kedua, bab 5. Rujukan, abstrak semua sekali. 3 ialah ujian tu. Dan yang keempat ialah, data yang kumpul, data simulasi tu, berserta dengan ujian-ujiannya ini. Kan? So, bagaimana buat ujian tersebut yang saya email pada anda ni lanjutan dari praktis yang lepas. Sebab tu saya rasa lah, cubalah buka ruang untuk hari Ahad ni. Okey. Doktor? Ya. Nak request boleh? Request apa? Kalau submission assignment tu sampai 27 hari bulan 12 pun, 27 hari bulan 1 boleh, Doktor? Okey, saya akan tengok tarikh tutup markah oleh IPS. Okey. Hanya
tarikh tutup tu saya nak kurang-kurang 3-4 hari before that lah. So Okey. as long as tarikh tu tak ada ganggu tu, then saya akan letak tarikh tu. Okey, terima kasih doktor. Doktor, Ya. nak confirm doktor di My Guru saya untuk 2 tugasan terakhir itu ada tapak terbuka doktor. Apa maksud tapak terbuka? Tempat submit itu doktor. Dia Okey. macam kemarin tugasan yang terakhir kemarin itu pun Praktis kan? email pun tak ada masuk doktor. Untuk hari ini pun tak ada. Okey, saya macam ni. Saya rasa masalah Wajdi ni ada antara anda yang dalam My Guru emailnya tak ada. Yang di awal-awal tu ada saya dapat email dokter, tapi 2 minggu ini tak ada. Macam dokter So, bagi dia- file itu tak ada. Dia tak sampai? Iya, tak sampai di email, di My Guru pun tak ada. Okey, saya rasa lah saya akan gunakan email siswa tu dan email hari ni, ya. Letak semua sekali. Jadi bermakna setiap orang patut akan ada 2 alamat email, harap akan sampailah at least salah satu. Okey macam ni. Oke, yang tugasan-tugasan kemarin pun saya kirim email juga dokter. Karena saya Okey, bagi saya tengok kemudian lah. Okey. Terima kasih dokter. Okey. Okey, kalau siapa dah hantar tapak ni, dah hantar chat ni, boleh tinggalkan kelas dan insya-Allah ya, saya ulang sekali lagi lah. Saya harap pun saya sihat hari Ahad nanti. Kita jumpa lebih kurang 8.30. Amin, amin ya Rabb. Terima kasih doktor. Ya, insya-Allah. Okey, Yulu do you hear me? Yulu? Yeah. Okay, so hopefully lah, we have to have it on Sunday. But I think in your case, because language is a barrier, either on Sunday you set Sunday for and there's one more kan, Weiger or what, the name. Okay, so that you have enough preparation lah for all the assignments and the tests. But definitely lah, di Sunday 8:30 insyaAllah. What time? Morning or afternoon? 8:30 morning. 8:30 8:30. morning Malaysian time. Okay. Sunday. Okay. Sunday. Doctor, for the assignment 2, what's the due time to submit? I will put it on My Guru later. I will have to check what the requirement of the IPS. Okay. 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 And Doctor, is there the table format for assignment 2? Say again? Table format. I would. Given it. Okay, that's why whatever I'm going to do now, we need to clear it out on Sunday. So I will try to send all the materials. You get it. By Sunday, anything you bring it up. Semua yang rasa tak jelas, tak puas hati, bawa pada hari Ahad. Kerana, ikhlas ya. Saya nak anda dapat grade yang baik. Okay. So tugas saya lah cuba menyampaikan ilmu dan hopefully lah anda boleh pakai, boleh guna. Tetapi jika ada apa-apa yang tak jelas, bangkitkan pada hari Ahad nanti. Supaya semua kekurangan tu boleh dihilangkan kekusutannya. And hopefully lah you can get your good grades. Okay. Baik doktor. Okay. So kalau dah okay, dan anda boleh tinggalkan kelas, insyaAllah kita jumpa hari Ahad. Umur panjang. InsyaAllah. Doktor. Okay. Doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay, Doctor. Terima kasih doktor. Okay. Doktor, saya nak tanya. Apa dia? I want to ask, can you tell us what's the format of the test? I will inform you later. I need to check first. Okay. Doktor, Ya. saya nak tanya pasal chapter 4 ni, boleh doktor ulang balik tak doktor nak apa dalam chapter 4? Okay. Sebelum ke hari Ahad ni, saya akan tambahan. Ataupun kemungkinan besar bahan tu saya akan letak dalam My Guru punya ni. Supaya you akan dapat contoh. Boleh? Okey. Okey. hari Ahad ni Saya kita tak cuba- faham dengan chapter 4. Kita cuba clearkan hari Ahad ni insyaAllah. Okey, terima kasih doktor. Okay, sama.
Okey, ada lagi kah? Okey doktor, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor. Okey, welcome. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Doctor. Jumpa di akhir doktor. Petang.